Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu kita sekali lagi dalam siri video PDPC bersama dengan Ustazah, dan kali ini Ustazah ingin berkongsi satu lagi cara mudah mengingat untuk tokoh 4 mazhab, iaitu dari segi kepribadian ataupun kita panggil juga sifat peribadi. Jadi hari ini kita nak tengok berkenaan dengan sifat peribadi bagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Apa tu? Kemungkinan nanti anak-anak akan nampak ada persamaan dan ada sedikit perbezaan lah. Baiklah. Sekarang mari kita lihat contoh soalan . Soalan menyatakan dua sifat peribadi Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik ataupun Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita lihat di sini soalan berkehendakkan kepada dua sifat peribadi. Dua sifat peribadi. Tak kisahlah Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik ataupun Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad bin Hanbal. Dua saja. Jadi dua markah . Mana satu isi ataupun satu sifat, satu markah. Markah penuh ialah dua markah. Dan nanti Ustazah akan kongsikan di mana kita boleh ambil persamaan sifat-sifat peribadi untuk senang kita ingat, dan ada sedikit perbezaan di antara keempat-empat ini dari segi sifat peribadi mereka. Baiklah, sekarang mari kita lihat sifat peribadi keempat-empat mereka. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketiga-tiganya sama cinta ilmu. Imam Malik pun sama, cinta ilmu. Imam Syafi'i pun sama, cinta ilmu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga sifat peribadinya ialah cinta ilmu. Maknanya di sini keempat-empatnya memiliki sifat yang sama, iaitu cinta kepada ilmu. Sebagai contoh, kita tengok Imam Abu Hanifah, beliau begitu cintakan ilmu, di mana beliau sangat-sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Beliau sangat-sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Itu untuk Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau Imam Malik, beliau sangat cintakan ilmu dengan berpegang teguh kepada prinsip murid mencari guru. Bagi Imam Syafi'i pula, beliau sangat cintakan ilmu, di mana beliau sanggup bermusafir sehingga ke Madinah, Baghdad, Mesir dalam masa yang lama untuk menuntut ilmu, untuk berguru, mencari ilmu pengetahuan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga cinta kepada ilmu, di mana beliau sentiasa menuntut ilmu walaupun pada masa itu beliau telah mendapat gelaran imam yang masyhur. Jadi keempat-empatnya sama, cinta ilmu. Senang untuk anak-anak menghafal. Baik, kemudian kita tengok pula sifat yang kedua. Untuk yang kedua ialah kuat beribadat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ketiga-tiga mereka ini dikatakan kuat beribadat. Di mana kalau kita lihat Imam Abu Hanifah kuat beribadat apabila beliau sentiasa melaksanakan qiyamul lail, berpuasa sunat dan selalu khatam Al-Quran. Bagi Imam Syafi'i pula, kuat beribadat dan juga memiliki sifat wara' yang tinggi. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal kuat beribadat di mana sentiasa melaksanakan ibadat nawafil ataupun ibadat sunat. Jadi ketiga-tiga mereka, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal,
memiliki sifat yang sama, iaitu kuat beribadat. Di sini cuma berbezanya ialah Imam Malik. Imam Malik, sifat peribadi beliau iaitu cinta Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Ustazah akan kongsikan bagaimana dikatakan beliau ini seorang yang cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang kita lihat sifat yang ketiga. Sifat tiga bagi Imam Abu Hanifah ialah pemurah dan penyayang. Di mana di sini Ustazah gunakan 2P, dua P iaitu pemurah dan penyayang. Itu sifat Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Imam Malik pula ialah sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu. Itu sifat peribadi bagi Imam Malik. Kemudian bagi Imam Syafi'i, pemurah kepada fakir miskin. Pemurah. P juga. Di sini Ustazah gunakan 1P. 1P bermakna pemurah. Dan untuk Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu sifat pemaaf yang tinggi. Pemaaf. Juga 1P. Juga 1P. Sifat pemaaf. Jadi di sini Imam Abu Hanifah ada 2P. Pemurah dan penyayang. Kemudian Imam Syafi'i ada 1P, iaitu pemurah kepada fakir miskin. Imam Ahmad bin Hanbal, pemaaf. Sifat pemaaf yang tinggi. Dan yang berbeza di sini ialah Imam Malik. Imam Malik itu sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu. Jadi anak-anak kena hafal untuk Imam Malik, sebab ia ada sedikit perbezaan berbanding dengan tokoh-tokoh yang lain. Pemurah, penyayang, pemaaf. Pemurah, penyayang Imam Abu Hanifah. Pemurah Imam Syafi'i. Pemaaf Imam Ahmad bin Hanbal. InsyaAllah InsyaAllah rasanya anak-anak boleh boleh menghafal, boleh mengingat benda ini dengan baik, insyaAllah. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan. Contoh soalan untuk Imam Malik, iaitu jelaskan 2 contoh kecintaan Imam Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, nak tengok di manakah contoh cinta Rasul tadi? Cinta Rasul Imam Malik tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sini ada sedikitlah perbezaan berbanding dengan tokoh-tokoh yang lain. Okey, yang pertama, tidak sanggup menunggang kuda dalam kota Madinah kerana menghormati jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di sana. Itu satu contoh cinta kepada Rasul. Tak sanggup tak sanggup nak naik kuda di sekitar kota Madinah kerana hormat kepada jasad Rasulullah yang dimakamkan di sana. Yang kedua, memuliakan majlis pengajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Itu 2 contoh. Baiklah, rasanya sampai di sini dahululah perkongsian Ustazah berkenaan dengan sifat-sifat peribadi tokoh 4 mazhab ini. Apa yang Ustazah harapkan, anak-anak insya-Allah dapat mengambil sedikit tips ataupun cara untuk mengingat berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Ustazah. Begitu juga dengan video Ustazah sebelum ini berkaitan dengan riwayat hidup. Diharapkan anak-anak dapat mengambil manfaat yang sebaik-baiknya. Sampai jumpa lagi insya-Allah dalam video akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.